Malaysia syorkan Israel disingkir dari PBB jika langgar undang-undang. Malaysia sudah menyediakan satu draft resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang antara lain mencadangkan agar Israel disingkir sebagai anggota pertubuhan itu sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang, hukum dan keputusan dalam isu membabitkan Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika sesi penerangan di Dewan Rakyat hari ini berkata, draft resolusi itu sedang dalam proses rundingan dan dijangka dibentangkan di Perhimpunan Agung PBB untuk kelulusan dalam masa terdekat. Pada 31 Oktober lalu, Malaysia menyertai kumpulan teras core group bagi penyediaan satu draft resolusi Perhimpunan Agung PBB memohon pendapat nasihat, advisory opinion Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengenai obligasi Israel dalam membenarkan aktiviti dan kehadiran PBB. Ia juga termasuk agensi-agensi di bawah PBB, organisasi-organisasi antarabangsa dan negara ketiga di wilayah pendudukan Palestin OPT yang dilaksanakan dengan persetujuan kerajaan Palestin untuk manfaat orang awam Palestin di wilayah itu, katanya. Perdana Menteri berkata apabila diluluskan kelak, resolusi itu dijangka menjadi landasan perundangan bagi membolehkan Agensi Bantuan dan Kerja untuk Pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, terus memberikan khidmat mereka. UNRWA kini memberikan khidmat asas seperti pendidikan, perawatan kesihatan dan bantuan kemanusiaan yang telah memberikan faedah kepada lebih 6 juta pelarian Palestin di Gaza, Tebing Barat Jordan, Lebanon dan Syria. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut berkata pihaknya akan berunding dengan Presiden Abdel Fattah al-Sisi sehari sebelum berlangsungnya sidang kemuncak untuk membincangkan mengenai perkembangan berhubung UNRWA. Saya mengucapkan terima kasih kerana Mesir memberi laluan khas kepada bantuan kemanusiaan Malaysia kepada Rafah tetapi sekarang dihalang Israel. Setakat ini kita tidak menghadapi masalah dengan kerajaan Mesir atas kerjasama Presiden tetapi hal ini harus dijadikan strategi terutama dengan negara Arab berjiran kerana ini menentukan sama ada bantuan itu lebih berkesan atau tidak, katanya. Malaysia sudah menyumbang bantuan kewangan tambahan berjumlah 5.2 juta US dollar, kira-kira 22.71 juta ringgit kepada UNRWA untuk meringankan beban dan membantu mangsa kekejaman Israel sejak Oktober 2023. Sehingga Jumaat lalu, konflik di Gaza mengorbankan 43,204 orang rakyat Palestin, termasuk 16,500 kanak-kanak, 101,641 orang rakyat Palestin dilaporkan cedera manakala 11,000 orang lagi dilaporkan hilang. Secara purata, 118 rakyat Palestin terkorban dan 277 lagi cedera setiap hari sejak Oktober 2023. Situasi di Gaza malangnya terus meruncing dan seperti mana saya tegaskan kerana keganasan itu tanpa henti with impunity dengan izin dan dengan dukungan langsung dan tidak langsung dari negara-negara sekutu Israel, katanya. Tambahan lagi, Malaysia juga tidak boleh melaksanakan tindakan yang retorik membabitkan isu kekejaman Israel ke atas Palestin semata-mata hanya untuk menarik perhatian orang ramai. Perdana Menteri berkata sebarang pendirian yang diambil Malaysia perlu konsisten. Katanya lagi, pendirian Malaysia sudah cukup tegas membabitkan isu terbabit, malah tidak banyak negara di luar mengambil keputusan seperti mana dilaksanakannya. Jangan gesa kita buat lebih daripada itu. Semasa rakan mereka, Perikatan Nasional, mereka tidak lakukan begitu, malah mengizinkan kapal Israel Zim Integrated Shipping Services berlabuh di Malaysia. Kita tidak izinkan, katanya menjawab cadangan supaya negara memutuskan kerjasama dengan syarikat dari Israel. Cadangan itu dikemukakan Ahmad Tarmizi Sulaiman, Perikatan Nasional SIG yang berbahas dalam sesi penerangan menteri berhubung sidang kemuncak tergempar negara-negara Arab dan Islam berkenaan isu Palestin di Dewan Rakyat hari ini. Perdana Menteri berkata ada puluhan dan ratusan syarikat yang ada kerjasama dagangan dengan Israel di semua negara termasuk Malaysia dan negeri di Perintah Pembangkang. Kita kena ambil keputusan yang konsisten. Apakah keputusan kita ini membabitkan bantahan kepada negara kerana penjualan itu dengan izin negara, katanya. Pada masa yang sama, Perdana Menteri berkata pendirian Malaysia dalam isu membabitkan kekejaman rejim Israel ke atas Palestin terikat secara pragmatik atas persetujuan konsensus bersama negara Arab dan Islam yang lain serta Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Kita boleh tuntut apa saja, namun pendirian kita mestilah secara konsensus, berunding dengan sekurang-kurangnya negara Arab dan Islam dan ruang yang ada dalam PBB. Sebab itu pendirian kita masih tidak berganjak dari pembebasan mutlak, katanya.
Terdahulu, Ahmad Tarmizi menggesa kerajaan menyemak semula penjualan saham Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB) kepada BlackRock yang dikaitkan menguasai saham sebuah syarikat pembekalan senjata terbesar kepada Israel, Lockheed Martin. Katanya ramai aktivis Palestin yang meminta kerajaan mempertimbangkan semula keputusan terbabit, malah Malaysia turut berdepan risiko pendakwaan jika meneruskan penjualan saham berkenaan. Kekejaman para Zionis bangsat mesti dihentikan dengan segala usaha dan daya yang ada. Selagi kita bernafas dan bernyawa, Malaysia akan tetap berdiri teguh bersama Palestin. Semoga Allah lindungi dan permudahkan segalanya buat rakyat, para pejuang dan bumi Palestin. Dari sungai ke segara, Palestin bakal dan pasti merdeka, insya-Allah.